berbeza dari 45, 60, 30. Tadi saya tanya boleh tak saya gunakan angle 20? Boleh ataupun tidak? Tidak. Siapa yang kata seorang je cakap tidak? Yang lain? Can I use 20 degrees? Can I use 25? Can I use 10? Hello? Boleh. Siapa yang cakap boleh? Dennis. Okay. Danish kata boleh. So sebenarnya boleh sahaja. Okay. Untuk paksi surut, dengar ni ya. Untuk paksi surut, awak boleh gunakan sebarang angle. Okay. You boleh guna 10, 5 darjah boleh, 15 boleh, 20 boleh, 25 boleh dan sebagainya. As long as dia masih berada dalam kategori sudut tirus. Understand or not? Okay. Tapi yang kita suggestkan untuk awak adalah 45, 60 dan juga 30 sahaja. Sebab apa kita tak suggest awak sudut-sudut yang lain walau saya kata boleh guna? Why? Kenapa kita tak nak pilih 10, 20, 15? Saya suka je nak guna 45, 30, 60. Kenapa saya kata tak suggest? You still can use it but it's not suggested lah. Tak berapa nak suggest untuk awak. Kenapa? Mungkin dia akan tanya dalam soalan teori. Who knows? Okay? So kenapa? Sebelum teori tanya awak, kita discuss dulu. Kenapa tak digalakkan untuk guna? Can anybody help? Okay. Bolehkah? Danish, do you have any idea? Tak tahu. Okey, awak ingat tak lagi bila kita nak lukis kita punya paksi surut, kita menggunakan peralatan yang pertamanya adalah name it, namakan satu. Set square. Set square dan T-square. Am I right? You cannot just use your set square single alone, tak boleh. Okay. So you kena guna dia secara pairing. You ada T-square, you ada set square serentak. Okay, kita tak galakkan awak guna angle selain daripada 45, 60, 30 sebab set square hanya provide dekat awak 3 angle ni sahaja. So kalau you nak buat sudut lain, you terpaksa pula build up by kaedah geometri. So kita tak galakkan. Understand? Okay? So yang digalakkan dekat awak adalah sama ada nak guna 45, 60 dan 30 sahaja. Yang lain boleh guna tapi tak digalakkan. Understand? Clear yang tu Okay. Kalau you perhatikan dekat saya punya paparan sini, saya ada kuadran. Loceng bunyi. Saya di sekolah ni. Okay. Kita ada kuadran. Kita ada sukan pertama, kedua, ketiga, keempat. Bila saya sebut sukan ni saya teringat dekat Fairuz. Fairuz ada ke tak? Tak ada Ada. Leno lagi apa? Okay. Ada Ya, ada. Oh, Fairuz ada. Hai Fairuz. Baru masuk ke? Okay, kita ada sukan-sukan ni betul lah Fairuz. Sukan 1, 2, 3 dan 4. Okay. Awak boleh perhatikan di sini jenis-jenis oblik yang boleh awak lukis. Okay. Ini adalah antara yang disenaraikan lah. Okay, angle paksi surut clear semua boleh Okay, kita tengok pula. Okay. Yang mana lebih sesuai? Kat sini saya tulis orientation of Cavalier oblique. Okay. Oblique Cavalier lah, oblique penuh. Okay, dia ada sebelah kiri saya adalah accurate dan di sebelah kanan saya adalah inaccurate. Kenapa saya kategorikan accurate dengan inaccurate? Anybody can give me the answer? Why? I want to know why. Saya agihkan dia accurate dengan inaccurate, but I want to know why. Do you have any idea why? Kenapa kita kata yang sebelah kiri ni lebih tepat
yang di sebelah kanan saya tu tak berapa nak tepat. Tak salah, tapi dia just inaccurate view. Okay, orientasi dia kurang sesuai sebab apa? Try to think. Hello, hello. Ada jawapan? Okay, Dennis? Dennis? Kenapa? Boleh ke Dennis? Tak boleh. Tak boleh. Okay, kita try Zul Hakim. I just want to know why. What's the reason? Zul Hakim. Why? Sudut Sudut? paksi surut tu beza. Okay, Zul Hakim bagi alasan dia kata tak sesuai sebab paksi surut yang kita gunakan tu adalah berbeza. Okay, any other reason? Fairuz, do you have any? Fairuz? Ha? Tak tahu. Tak tahu ke? Hani. Do you have any idea? Cikgu tanya apa tu? Itulah Lena lah tu. Okay, awak nampak paparan saya ni kiri dan kanan. Yang kiri tu accurate dan yang kanan tu inaccurate. Right? Dan saya tanya awak, kenapa saya agihkan accurate dengan inaccurate? Tadi Zul Hakim bagi jawapan, dia kata dia punya angle berbeza. Okay, Hani, ada jawapan lain tak? Tak tahu lah. Tak tahulah. Okay, kalau keluar soalan teori macam mana nak jawab? Okay, cuba tengok betul-betul soalan yang di sebelah kanan saya. Okay, you perhatikan dia punya point. Point dia adalah, nampak tak bila saya besarkan? Ada berapa point di sana? 20. 20. Okay, good. Sebelah kiri saya ada berapa point? 25. 25. So awak choose yang 25 ke yang 20? Awak prefer yang mana? Awak prefer yang? Which one do you prefer? More or less? Saya tanya yang mana satu you nak pilih? 25 ke 20? More. Yes. Awak pilih point yang lebih sebab bila point lebih maka awak akan dapat banyak. Okey, kita tengok di sini Kalau yang ini dinamakan sebagai orientasi. Okey, dalam oblik ataupun dalam ISO kita akan tengok orientasi. Orientasi itu adalah arah kedudukan view kita. Okey. So orientasi yang saya tunjukkan di sebelah kanan, dia menghala paksi surut belah kanan. Tapi kalau awak tengok orientasi yang di sebelah kiri, dia menghala ke sebelah kiri. Bila awak tonjolkan bungkah ni dalam keadaan paksi surut kiri, dia akan memberikan butiran yang lebih pada awak. Maksudnya you akan dapat 25 points. Okay, 25 butiran. Tapi kalau awak lukis mengikut orientasi yang kurang sesuai, iaitu yang di sebelah kanan, butiran kebanyakannya akan dapat terlindung, especially di sebelah sini. Okey, bahagian ni dengan bahagian ni yang saya curve-curvekan dia. Okey, yang ini lebih belah kiri dan yang di sebelah kanan dia agak terlindung. Jadi orientasi dia tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Sebab kita nakkan markah yang banyak. Okey, so kita tak nak hidden line wujud pada jawapan kita. So kita akan pilih yang di sebelah kiri. Ini adalah orientasi dalam oblik. Boleh faham tak? Ada siapa yang tak faham? Boleh Hello? Boleh So nanti bila awak dapat soalan oblik, pastikan awak nak orientate dia sebelah mana.
sebelah kiri atau sebelah kanan. In case awak tak diberi arrow untuk awak lukiskan arah pandangan paksi sudut awak. Okay, you have to think, you have to choose orientasi mana yang sesuai. So kalau saya akan pilih orientasi yang melibatkan banyak butiran yang boleh dilukis. Saya tak nak hidden. Kalau hidden, markah awak juga akan turut hidden. So kita try to avoid that one lah. Okay, boleh ya, proceed. So this one you dah tahu dah, you have to choose 45 or either 60. Okay, sekejap lagi saya akan masuk balik bahagian ni. Awak ingat lagi tak, dalam isometri, bila kita nak buat curve, nak buat bulatan, melibatkan paksi surut, okay, ataupun paksi selain daripada bahagian surut dia, kita tengok pula pada pandangan atas, dia akan melibatkan ellipse, okay. Dia takkan ada bulatan yang macam awak nampak di sini. Okey, tapi dalam oblik, kalau pada pandangan hadapan awak, mata awak adalah serenjang 90 darjah dengan permukaan objek di depan awak, you akan nampak dia as a one circle. Just nice. You can draw this by using your jangka lukis sahaja. Okey, macam gitu je. Boleh faham tak? Tapi bila dalam ISO, dia tak akan wujud bulatan simple macam ni. Awak akan gunakan kaedah ISO lah untuk lukiskan bulatan supaya dia transform kepada ellipse. Sama juga dalam oblik. Yang ini hari tu saya tak sentuh waktu kita di kelas. Okay, sebab saya kata kita akan KIV. So bila kita KIV, waktunya sekarang. Waktu PKPB. Okay, so kita explain dekat awak di sini lah. Okay, bila oblik melibatkan paksi surut yang ada bulatan, awak tak boleh terus buat bulatan di sini. Nampak? Di pandangan bahagian plan pun awak tak boleh buat terus bulatan, which is wrong. Okay, apa yang perlu awak buat, awak kena gunakan formula. Sama ada kita gunakan kaedah 4 pusat, okay, iaitu satah mengufuk, dan juga pada kaedah 4 pusat juga untuk satah surut dia. So awak tak terkecuali untuk buat ellipse. Boleh faham tak apa yang saya maksudkan tu? Sekejap lagi kita akan ajar macam mana nak lukis ellipse pada kedudukan paksi surut dan juga pada bahagian pandangan atas. Yang mana bulatan tak boleh dilukis lah di sini. Awak kena apply kaedah geometri dekat dia. Dia ada formula dia. Understand or not? Boleh ikut tak? Hello? Boleh faham maksud saya? Boleh? Tak berapa sangat. Tak berapa sangat sebab awak tak hands on. Okey, sekarang ni awak sediakan pensel dengan buku dekat sebelah awak. Awak salin ya. Saya nak minta awak salin benda ni. Awak salin template yang macam ni. Ni yang saya lukis ni, color merah ni dengan ukuran 50. Sisi dia semua 50 lah. You pakai 50 dan awak buat dia punya paksi surut dia macam biasa. Kita choose 45 darjah. Boleh tak? Yang ini yang first yang saya minta awak lukis. Yang ini merujuk pada pandangan atas lah untuk plan kita. Okay, tolong lakar pun tak ada masalah. Okay, just for the time being you lakar dulu. Next, you akan buat yang betul-betul lah sebab I'll give you another task yang mana perlu untuk awak lukis. Boleh ke? Boleh? Any respond? Hello? Hello? Are you still there? Boleh faham Ya. Okay, dah siap awak punya 50-50? Dah? Segi 4 awak dah siap belum? Dah. Okay, we need to draw. Okay, dah siap bagi tahu saya. I'll choose another color for you. Let's say I'm using here as a orange color. Okay, what we will do next is sama macam kita buat kaedah 4 pusat untuk isometri. Bila you buat ellipse, kita juga akan bahagikan kepada setiap sisi yang ada. So saya dah bahagi ke empat-empatnya sekali. Awak pun ikut sama buat macam yang saya buat. Okay, kalau saya bahagi 4, you pun kena bahagi 4. Macam mana saya nak tentukan dia tengah-tengah?
Awak kena tentukan lah. So it will be 25, 25, 25. Okay, ataupun you just bisector. Ingat lagi kan konsep bisector macam mana? Okay, yang saya lukis ni boleh follow ke? Hello? Hello, hello, hello. Are you there? Ya. Boleh lukis tak yang lain tu? We need to hands on together. Kalau tak, you tak akan nampak. So, pembaris tak perlulah. Okay, you just lakar. Okay, guna pensel ke apa ke, buat kotak yang macam saya tunjukkan. Yang saya tulis nombor 1. Okay tak? Tak boleh bagi tahu We do it together. Okay, saya padam sikit yang bahagian atas. Fokus yang bawah. Okay. Isn't it clear for you? The first step you need to do is to just draw what I've done here. Okay. Awak just lukis balik apa yang saya lukis and then sekejap lagi kita akan proceed together. Okay. If you are finished, just tell me. Okay. Dah siap belum? Tak susah kan? Nani dah siap? Okay. Semua dah siap Okay, awak dah siap. You punya segi 4, okay, dengan sudut 45 darjah. Saya suggest 45 lah. Okay, and then dah bahagikan dia punya titik tengah, midpoint for every single sisi yang ada. Awak tandakan yang macam saya tandakan dengan color orange tu. Okay, setakat itu. Awak ada masalah tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh Aiman okey? Aiman, Hani okey? Hani okey. Amar? Are you okey Amar? Sekejap lagi semua saya nak suruh awak screenshot apa yang awak lakar ke, awak lukis ke, PM dekat saya. Tak hantar tahun depan saya tolak 10 markah untuk awak punya exam. Okay? Lukislah lakar ke apa ke, at least ada something lah dekat awak. Sekejap lagi snap apa yang awak lukis tu, PM dekat saya. Okay. Boleh saya proceed tak? I need your response before I proceed because I couldn't see you. So you need to let Ani pun boleh. Orang lain? Hurry up. Amal boleh. Fairuz boleh? Boleh. Berapa orang lagi yang ada kat sini sekejap saya nak check. Siapa ada? Zul Hakim, Daniel. Okay. Fairuz. Ya ini je ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oh takat tu. Ain ada? Rusdina ada? Rusdina tak ada? Nazrul dah hilang? Kata internet dia problem. Oh, Rusdina internet problem. Okay, I've got the info. I jot down here. Nazrul? Hani mana Nazrul? Tadi ada dah hilang. Tak tahu tak abang. Oh, Nazrul sudah hilang. Saya tulis hilang di pertengahan jalan. Okay, back to our question just now. Okay. Sekejap. Jadi balik dah saya punya laptop ni. Tadi dah jadi dah. Okay, boleh tak awak lukis semua? Dia saya punya laptop tadi stuck tau. Bila saya check awak, saya pun stuck di sini. Sekejap Okay, boleh proceed tak dengan drawing tu? Boleh Boleh setakat ni? Buat setakat tu je lah. Oh, setakat tu sebab lagi kita nak proceed. Kita nak sambung. Okay, kalau dah stop saya nak teruskan lah. Okay, saya nak choose. Saya punya laptop sebenarnya problem sekarang. Okay, tak tahu boleh lukis ke tak. Sekejap. Okay, so sekarang ni saya nak proceed. Okay, saya nak guna color lain pula. Okay, awak tengok sini ya. Bila dah pembahagi tu, saya labelkan dia sebagai A, B. Okay, ni B saya, ni C saya, ni D saya. Okay, bila saya sebut A, B, C, D, boleh ya? Okay,
Saya nak buat yang B dulu. Okey, bila saya nak buat B, saya kena kecilkan sikit sebab saya nak space. Okey. B kita menggunakan sisi mengufuk, betul? Okey, bila menggunakan sisi mengufuk, kaedah dia adalah garisan yang akan awak lukis ke bawah mestilah 90 darjah. So saya akan buat satu garisan straight turun ke bawah dengan syarat mesti 90 darjah. Boleh faham tak macam mana saya dapatkan B? B saya berada dalam keadaan mengufuk. Bila syarat saya adalah 90 darjah, so saya kena serenjangkan dia ke bawah. Dia mesti menuju ke bawah dan di sini mestilah 90 darjah. Sudut lengkap. Okey, setakat itu, do you have any problem? Boleh ke tak boleh? Hello. Awak ni lena ke apa ni? Ustaz, tengah ni tu. Silap pula. Boleh tak? Ya, Ustaz. Oh, ini siapa pula suara kecil yang cakap boleh ni? Adik Hani ke? Dia pun nak belajar Dia lukis juga Sekejap lagi kan awak snap juga yang dia lukis hantar kat saya. Saya nak tengok antara ramai-ramai tu siapa yang okey. Kalau adik Hani lagi okey, malu je kita. Cikgu. Ya. Dia kat wajah dia. Oh ya ke? Cikgu siapa Cikgu. panggil saya? Ya. Saya. Ni yang dia 90 darjah tu dekat B tu lah. Dekat B garisan 90 darjah. Dekat B. B adalah titik tengah pada garisan melintang tu. Dan saya nak awak lukiskan straight line turun ke bawah. Pancang mana pun tak kisah. Tak ada masalah. Janji dia adalah 90 darjah. Okey, semua dah lukis ya? Boleh tak? Hari ni kita kena hands on. Hasil dia kena snap bagi kat saya sekejap lagi. Lakar lukis saya tak ada masalah. Okey, can I proceed this one? Yes. Boleh ya? Okey, sekarang awak tengok pula dekat alfabet A saya ataupun A pada lukisan awak. Okey, di sini juga syarat dia adalah sama. Okey, syarat dia adalah saya akan dapatkan satu garisan yang berserenjang. Ni serenjang dengan garisan condong pada A. So saya dapat satu garisan macam ni lah. Garisan saya yang kedua. Okey, siapa dah siap A dan B? Sikit ni. Okey. Ada masalah bagi tahu, tak faham bagi tahu sebab I couldn't see you. Okey? Kalau you diam, saya anggap awak faham. Okey, setakat A dan B. Ada masalah ke tak ada? Okey. Okay, I will proceed. Saya akan proceed for the next line. Okay, let's say I'm choosing here this color. Saya suka color-color. Okay, saya akan pergi kepada D pula. Okay, sama case. D saya, garisan adalah straight mengufuk. Saya akan lukiskan satu garisan up sebelah atas, which is 90 degrees also. My purple color here. My purple line here is 90 degrees from the line of D. Okay, have you got this? Okay, boleh setakat itu? Boleh. Boleh So lastly, you pergi dekat C. Okay, konsep dia adalah yang sama juga. Garisan condong di C saya akan dapatkan satu garisan berserenjang, which is like this. So this will be 90 degrees also. Dapat tak macam yang saya dapat lebih kurang tu? Sekejap saya padam sikit sebab saya punya line agak buruk sangat. So I'll just draw bagi dia nampak comel sikit. Okay, because I just freehand. Okay, let's say my line here. Macam tu lebih kurang. Okay, so I finish 1, 2, 3 and 4 lines. Saya ada 2 garisan color purple, 2 garisan color hijau. Adakah awak dapat seperti mana yang saya dapat?
Respon cikgu. please. Dia jadi kat dalam cikgu. Dia punya bersilang. Dalam kotak. Yang mana jadi kat dalam? Okey, Ni saya label. bila Saya bersilang. label. Saya label 1, saya label 2, saya label 3, saya label 4. Okey, bersilang yang mana satu? 1, 2 ataupun 3? This one I just buang Saya buang, saya padam balik lah. Sebab nampak so tedious. Okay. Have you got like mine? Tak, saya punya 1 dengan 2 tu dia jadi bersilang kat dalam. Oh, kalau bersilang kat dalam, maksudnya awak lakar kan? Awak freehand kan? Saya pun macam tu kak. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Okey, yang sebenarnya dia akan duduk di sebelah luar. Okey, so kalau awak lukis betul-betul dia akan duduk di sebelah luar. Understand or not? Okey, sekarang ni bila dapat dah persilangan, saya labelkan 1, 2, 3 tu adalah persilangan yang akan kita gunakan untuk kita lukis kita punya ellipse pada pandangan atas bagi permukaan ataupun satah bagi oblik kita. Do you understand that? Isn't it clear? Boleh Yang lain, adakah nombor 1 dan nombor 2 awak berada dalam kotak ataupun di luar kotak? Answer please. Ada kat Respond please. Hani dia kata yang dia dalam. Okay. Aiman pun kata 1 dan 2 dia dapat Ni dalam. Khairil lah. Khairil cakap. Khairil, okay Khairil. Sorry. Tak cam suara. Semua manja-manja kan. Tak cam. Okay. Yang lain, Danish, how about you? Saya luar. Luar. Okay, good. Fairuz? Dalam. Luar. Yang dapat dalam tu you kena edit balik lah Ain dapat dalam ke luar? dapat luar. Okay, good. Amar Jasni? Atas. Luar. Atas dengan bawah. Luar lah Okay, Zul Hakim? Number 1 dan number 2? Dapat dalam. You dapat dalam. Okey. Bagi sesiapa yang dapat titik 1 dan 2 berada di dalam kotak awak tu, you have to do something lah. Nanti you kena lukis elok-elok mengikut ukuran dia. Okey. So for our class today, kita akan proceed lah. Boleh saya akan proceed for the next step. Okay, I'll choose this color. Okay. Saya akan pergi pada persilangan nombor 1. Okey, saya duduk dekat nombor 1 dan saya akan keluarkan jangka lukis. Ingat dengar betul. Saya akan cucukkan dia di persilangan yang nombor 1 dan jejari yang akan saya ambil adalah 1 ke A atau boleh juga jadi 1 pergi ke B. Yang ini tadi kita label sebagai B. Okey, dah terpadam, terlindung. Okey, so bila kita ambil jangka lukis cucuk di A, saya akan buat satu lengkung macam ni. Siap dah. Saya punya suku lengkung pada oblik. You get it? Okay, shall we proceed? Hello class, shall we proceed? Boleh? Boleh So next, you pergi pada titik ataupun persilangan yang nombor 2. Jari remain the same. You jangan ubah dia punya jari. Okay. Awak buat pula lengkung satu lagi lah. Okay, lengkung kita akan pergi bermula dari titik C ke D. Okay. Saya dapat satu lagi suku bulatan yang terdapat pada oblik. Okey, setakat tu 1 dan 2. Boleh tak? Hello? Titik 1, 2. Boleh ke tak boleh?
Hello. Senyap je. Boleh. Boleh Tengah eh? Oh, tengah buat. Okey, saya habiskan Okey, saya pergi pada persilangan nombor 3 pula. Okey, ni kita akan lukis jejari kita iaitu berpusatkan di titik nombor 3. Jejari yang saya akan ambil adalah 3C ataupun boleh juga ambil 3B. Okey, so cucuk di 3, saya akan buat lengkung sebelah sini. Siap dah. Dan proceed pula ke persilangan nombor 4. Okey, persilangan nombor 4. Sini kat sini. Okey, ambil dia punya radius dia 4 ke A ataupun 4 ke D dan awak akan lukiskan lengkung sebelah sini. So siap kita punya elips pada pandangan atas bagi permukaan ataupun sata oblik. Okey, jika sekiranya bulatan wujud pada pandangan atas dan juga paksi surut, maka awak kena gunakan kaedah ini. Boleh faham? Ini saya baru tunjuk pada pandangan atas. Macam mana pula kalau dia berada pada paksi surut? Sekejap lagi kita akan proceed lah. We'll do that. Okey, setakat ni ada masalah tak? Okay, do you have any questions? Okay, boleh ikut kah? Boleh. Hello? Ada masalah tak ada Okay, next kita akan buat pula. Okay, saya lukis kat sini pula. Saya bawa sini. Okay, sama case macam tadi. Cuma sekarang kita punya buruk benar. Okay, garisan saya ada satu satah gitu, saya buat gitu. Okay, saya ada gitu, saya ada gini. Awak kena lukis yang ni lah sebab yang ni kita andaikan dia berada pada paksi surut awak. Okay, tadi kita lukis pada pandangan atas. Kita punya kotak yang colour pink tu kedudukan dia macam gini. Okay, yang ini pandangan atas. Okay, yang sekarang kita lukis di sini adalah pada pandangan sisi ataupun pada pandangan paksi surut awak lah. Okay, so kaedah dia sama juga. Kita bahagikan midpoint. Okay, kita ada midpoint. So apa kita nak buat? Okay, saya gunakan sekejap saya ambilkan ni. Okay, pada garisan ni saya jadikan dia base. Saya akan lukiskan satu garisan pergi hala ke sini, which is here is 90 degrees. Konsep dia macam tu. Okay, sana pergi ke daripada kanan hala pergi sebelah kiri. Sekarang baseline saya adalah vertical line saya. So saya akan pergi hala ke mana sini? Saya akan pergi hala ke kanan. Okay, di mana saya masih follow lagi law 90 darjah. Okay, setakat garisan nombor 1 dengan nombor 2. Awak ada masalah ke tidak? Tak ada masalah So lepas tu apa nak buat? Apa nak buat lepas tu? Cepat. Apa nak buat lepas itu? Saya ada ni. Okay. Next. Nak buat apa next? Okay, sama case macam tadi juga. Okay. So di sini adalah line condong saya. Okay, saya kata tadi konsep dia adalah mesti 90 darjah. So saya akan lukis 90 darjah di sini. So sini akan jadi 90 darjah saya. So saya dah dapat pusat A kat sini for example. Okay. Boleh ke? Okay, the last line is this one. Saya dapat di sini adalah 90 darjah. So saya dapat titik yang kedua, titik B saya labelkan. Okey, bila terhasilnya A dan B, so secara automatik persilangan di sebelah dalam tu akan diwakili oleh pusat yang lengkung sebelah kecil dekat atas di bucu tu dengan bucu bawah. Okey, boleh ikut tak setakat itu? Hello? Boleh. Boleh follow So Boleh. lepas ni awak kena hantar dekat saya 2 diagram. Satu yang pandangan atas punya
ellipse pada permukaan pandangan atas untuk oblik, dan satu lagi untuk paksi surut lengkung bagi oblik. Ada dua lah satu lagi. Snap bagi kat saya Tak, cara yang tengah bahasanya, lukis ni. lepas tu Yang tengah lukis ni tak. yang awak buat sekarang. Yang sekarang awak buat, tak payah buat cantik. Saya pakai Okey. freehand tak apa. Tak apa. As long as awak buat apa yang kita buat sekarang, awak pun buat juga. So, I want to see the evidence. Okay? So, Okey. saya ada pusat yang ketiga. Saya bubuh C, saya bubuh D. Okay? So, ni macam biasa juga. Saya akan lukis lengkung. Saya akan lukis lengkung kat sini. Okay, berpusatkan di sini. Saya punya lengkung sebelah atas. Di sini B saya. Okay, siap. Saya punya ellipse. Okay, yang terdapat pada paksi surut. I finish this one. Okay, ada soalan atau tidak? Boleh follow? Tak, dia tengah buat. Okay. Take your time. Ada masalah, you can ask me. Don't worry. We'll answer your questions. Bateri tinggal 5%. Siapa ni? Kesiannya dia. Bateri tinggal 5%. Cikgu, saya terpaksa keluar. Bateri saya tinggal 5%. Siapa 7419. Siapa punya number phone kat belakang? Anybody knows? 019 776 7419. 7419 tu nombor kereta saya tu. Nombor siapa ni? Okay, we are finished. Please respond. Sikit. Okay. Dah siap bagi tahu Kalau boleh snap dekat saya lah. Awak punya hasil jawapan tu. Okay, yang first punya diagram tadi awak dah siap Oh, khusyuk betul Memang khusyuk Ingat dia punya konsep adalah berserenjang dengan setiap garisan yang awak buat unjuran. For example, as you can see here is number 1 and number 2. Okay. Sama juga macam case yang kita nak dapatkan persilangan B dengan persilangan DA. Konsep law dia adalah 90 darjah berserenjang. Which is sudut pelengkap lah di sini, okay. 90 darjah. Okay, before that, can I check for your attendance here? Okay, wait 1, 2, Aiman. Oh, Ashraf. How are you, Ashraf? You just joined us or what? Ashraf?
Yang tak ada hari ni kalau tak silap saya Bukhari, Rushdina Bukhari tak ada line kot. Okay, yang lain tu dahsyat Kalau dahsyat, can you just give a sign or whatever. Okay, Fairuz dah hantar kat saya. Okay, Fairuz hantar kat saya. Sekejap lagi saya akan jot down tau the time berapa-berapa you hantar kat saya. Yang hantar sampai tahun depan tau. Okay, Fairuz dah. Okay, back to our view. Sekejap kita tengok Fairuz. Hantar pandangan sisi dengan pandangan atas saya. Betul. You boleh juga snap together. Kalau kata lukisan awak pada satu muka surat sahaja, you snap satu, saya nampak dua-dua sekali, still okay. Okay? Pun boleh. Sebab saya takut nanti awak lukis kat page yang berbeza. Okay. Yang kat tele cikgu lah. Tele. Wow. Saya dapat daripada Fairuz kan, memang bahasa-bahasa indah lah saya terpaksa interpret di sini. Awak nak tahu apa benda? Kelas? Benda apa? Rahsia saya dengan Fairuz ni. Fairuz boleh Fairuz? Kita share. Tanya Fairuz. Tak Fairuz. Alah, awak boleh teka lah kalau Fairuz ni apa dia. Bukan setakat drawing je saya dapat. Saya dapat solution sekali. Vektor-vektor semua ada ni. Dia betul ni. Bagus ni. Dia boleh apa ni orang kata implementkan sesuatu tu dalam satu topik lain. It's very good lah. Ni saya boleh bagi band 6 lah kat dia. Okay, Mankit, where is Mankit? Okay, Mankit baru hantar kat saya satu. Mankit kan Manzid ke? Manzid. Mankit pula dah, sorry. Manzid. Manzid. Awak tahu kenapa awak tak dapat titik 1 dan 2 tadi berada di sebelah luar? Sebab angle awak bukannya angle 45 darjah tu. Kan? Angle awak bukan 45. Angle awak dah jadi macam dekat 80 ni. Itu yang dia punya sudut 90 dia tu lain macam. Tak apa, nanti boleh try yang betul-betul punya. Okay, Ammar yang ketiga. Okay, Ammar. Ammar dapat. Okay, good. Next. Baru 3 orang. Ammar dah send. Fairuz. Aiman. Aiman lagi satu. Fairil. Ain pun dah send. Ain. Okay, good Ain. Okay, Khairil. Okay, Khairil pun dah hantar. It's very good. Okay, we're still waiting for Zul Hakim, Danish, Hani. Nazrul dah kena kick Ashraf. Ashraf baru masuk ke? Danish pun dah hantar. Danish baru hantar satu. Satu lagi. Okay, good. Awak buat, awak faham lah tu. Okay, we need to do together. You kena hands on. Sebab kita punya drawing memang nak kena hands on. You tak boleh dengar je. You kena buat lah. Kalau dalam kelas kita memang hands on lah. You siap dengan peralatan semua. Tapi bila kita ber-Google Meet di sini, awak pun kena gerak jugalah. Okay, thank you Danish dah siap hantar kat saya dua-dua. Aiman, you're still owing me another one. Hani, I'm still waiting for Hani and Nazrul. Sorry, Nazrul is out. Okay, Zul Hakim. Okay, hurry up. We're still waiting for you. Yang lain tu boleh faham lah. Awak buat dan awak fahamkan. Okay, ni gambar terserong cikgu. Okay. Alright. Alright. Oh, dia alih-alih je. Oh, terbalik. Okay. Danish another one. Saya tak dapat. Hani tak dapat apa Hani?
Hani? Hani tak dapat apa? Hani? Oh Hani. Hani. Yang bulatan dalam tu. Tak apa Hani, you just free hand sahaja. Tak ada masalah. Okay. Free hand je Hani, free hand je. Wait. You tak boleh dapat bulatan Ingat dalam oblik untuk paksi surut dengan pandangan atas, awak tak boleh dapatkan dia dalam bulatan yang mana awak hanya gunakan satu pusat. Ingat satu pusat untuk bulatan hanya boleh digunakan bila awak berada dalam keadaan pandangan hadapan sahaja. Okay, so macam ni kalau saya ada pandangan hadapan, okay, saya boleh lukis bulatan just by using satu pusat. Tapi kalau saya duduk dekat paksi surut, saya dah tak boleh pakai satu pusat. Juga pada pandangan atas. This is different. Okay, these two is different. Okay, by right these two we have done earlier. Okay, yang ini apply untuk pandangan atas dan yang ini apply untuk pandangan paksi surut ataupun sisi dia lah. Okay, tak boleh pakai satu pusat. Hani boleh Hani? Okay, so kalau you nak pedor juga buat untuk dapatkan awak punya lengkung untuk oblik awak pada pandangan atas dengan paksi surut, memang tak boleh pakai satu pusat. Kita kena gunakan kaedah 4 pusat. Sama juga, kita masih gunakan kaedah 4 pusat. Okay, so as a task for you, untuk latihan awak yang betul-betulnya, saya nak awak buatkan yang ini satu dan yang ini satu secara lukis. Tak nak lakal, menggunakan ukuran yang bersesuaian dengan kertas awak, sesuaikan dia ikut awak lah. Okay? Okay, apa yang perlu awak buat? Awak ingat lagi tak masa kita buat ISO dulu? Okay, ini adalah task untuk awak I'll give you macam ni. Dia punya task awak untuk awak lukis. Awak sediakan satu drawing. Ini pandangan hadapan. Okay, ukuran dia 60 boleh tak? I think it's okay 60 lah. Okay, so di sini juga you buat paksi surut 45 dengan ukuran 60 juga. Dekat bahagian atas pun awak buat juga. So as a task for you, this one will be as your homework. Okay, jadikan ni sebagai homework awak di mana depan macam biasa you buat satu bulatan lengkap. Okay, by just use one center. Satu pusat sahaja, tapi di sini awak tak boleh gunakan kaedah satu pusat, awak kena gunakan kaedah inilah kaedah 4 pusat di mana awak bahagikan ke semuanya dan awak apply balik apa yang kita buat tadi tu. Kita apply ni, kita apply di sini. Okay, isn't it clear for your homework today? Saya nak benda ni dan bolehkah hantar kat saya besok hari Jumaat ke? Sekejap lagi awak ada kelas lagi kan? Hantar kat saya hari dalam minggu ni lah. Tapi sebelum hari Isnin. Boleh tak? You submit dalam minggu ni juga. Boleh Okay, ukuran 60. Itu sahaja. Okay, so setakat ni saya masih lagi tunggu Zul Hakim Zul Hakim. Saya ada lagi satu kaedah Kaedah kita adalah kaedah koordinat. Okay, saya nak masukkan lah sebab kita ada lagi setengah jam. Okay, hari ni saya cuma nak fokus pada paksi surut di mana paksi surut melibatkan lengkung, permukaan lengkung. Bila melibatkan lengkung, awak tak boleh gunakan kaedah biasa menggunakan jangka lukis. Apa yang perlu awak buat adalah you kena apply dia sama ada you gunakan kaedah 4 pusat ataupun kita boleh juga guna kaedah koordinat. Okay, setakat itu. Zul Hakim, are you okay? Are you still with us? Zul? Oh, Zul Hakim kot. Zul yang terklik tadi kot. Yang numbernya di belakang 7419 kot. Okay, jap. Can I check this one? Saya tanya nombor siapa ni, dia tak jawab. TP dia gambar kartun. Satu nama ni. Betul
Agaknya dia lah. Okey, tolong sampaikanlah info dekat siapa yang tak masuk hari ni. Okey. So, boleh saya proceed ya? Dia tunggu si Zulakim. Sebenarnya dia dah tertip tu. Okey. Ashraf, are you okay? Ashraf. Tadi nampak macam ada Ashraf. Are you still here? Ashraf dah hilang. Ashraf. Tak berapa bekil cikgu. Tak, you masuk lambat Saya masuk lambat ni. Oh, you masuk pukul berapa? Tak pasti je. Oh, you masuk lambat, you dah tercicil lah. So, tapi task kita awak dapat tak? Task kita awak dapat follow tak? Saya bagi ni. Boleh nanti saya tanya lepas. Yang ni jadikan sebagai awak punya homework lah. Saya nak awak sediakan, tapi lukis lah, saya tak nak lakar tadi dah. Tadi Cikgu tanpa sebab yang tangent apa semua tu kena buat PowerPoint kat slide kat. ikut kreativiti masing-masing. Kalau you nak buat TikTok pun boleh, you nak buat presentation dalam bentuk TikTok boleh, dalam bentuk KineMaster boleh, whatever janji awak present kita faham. Itu je matlamat dia. Anything yang compatible dengan awak, yang selesa dengan awak. Kalau saya kata, okay kena buat macam ni je ni, awak tak ada kemudahan tu. Sekarang ni saya lepas dekat awak, so apa kemudahan yang awak ada, you just proceed. Okay, boleh tak? Boleh sir. Faham Okay, so tolong bagi tahu dekat yang lain-lain jugalah. Okay, kita tengah ada kelas dan kena hands on dan kena buat homework tertentu lah. Okay, boleh saya proceed tak? Ashraf, saya tak boleh nak patah balik lah. Tak apa-apa, saya jangan buat you. You boleh tengok buku teks pun ada, rakaman celoteh saya pun ada. Okay, sekarang ni kita tengok pula untuk kaedah. Kita ada another let's say 15 minutes more. Kita akan habiskan untuk kaedah koordinat. Okay, yang ini adalah Cavalier, yang ini adalah Cabinet. Adik ada beza nah. Okay, bila kita nak melukis lengkung pada paksi surut, bila saya sebut pelan-pelan tu, awak kena imajinasi sikit lah. Okay, ikut sekali dengan apa yang saya cakap. Okay, pada paksi surut, awak nak lukiskan lengkung. Okay, nak lukis bulatan terus by using your jangka lukis sahaja memang tak boleh. Okay, sebab dia paksi surut. So, apa yang boleh kita buat, kaedah yang satu lagi adalah kita menggunakan kaedah koordinat. Selain daripada kita gunakan kaedah bulatan yang 4 pusat tadi tu. Understand or not? Okay, so di sini kita nak pergi pula pada kaedah koordinat. Okay, nak tengok kaedah koordinat, awak kena lukis dulu pada pandangan yang macam ni. Boleh ya? Awak lukis, yang ini kadang-kadang dah diberi pada awak lah. Awak cuma maybe divide by 10 mm here. Okay, so bila you provide dia dalam garisan elemen, ni garisan elemen lah. Yang melintang ni adalah garisan elemen. Okay, this one is garisan elemen. This one is garisan elemen. Okay, boleh arrow saya ni? Saya punya A saya. Sekarang saya nak pergi ke B. Boleh ke? Are you okay? Am I going too fast? Okay, A ada masalah tak? Boleh just a drawing there. Okay. Ni adalah pandangan atas, yang ni pandangan atas. Okay. Yang ini adalah pandangan hadapan. Okay, apa yang kita nak buat di sini adalah paksi surut. Okay, saya ada Cavalier. Ukuran saya adalah D. This one is our full dimension, our full depth. Boleh ikut So as for this one is a half of our D. This is half of our D. Okay, so apa yang kita buat? Kalau di sini kita bahagikan 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Di sini kita buat 5, 5, 5, 5, 5. Am I right? Senang je kaedah koordinat ni. Okay, satu kita buat untuk Cavalier dan satu lagi kita buat untuk Cabinet menggunakan kaedah koordinat. Okay, koordinat. Okay, boleh ikut tak setakat yang saya buat D dengan separuh D? Ada siapa yang tak boleh ikut, tolong bagi tahu saya. Hello? Any response? Boleh. Boleh Boleh Okay. Okay, good.
saya dah bahagikan, ini kita namakan sebagai garisan-garisan elemen. Okey, garisan yang mengufuk banyak-banyak tu adalah ni ya. Garisan ni semua-semua ni adalah garisan elemen. Okey, garisan elemen. Awak kena tahu lah. Bila nak menulis nanti, awak kena tahu apa benda nama dia setiap satu tu. Garisan elemen adalah garisan yang kita bentukkan sendiri. Garisan tu tak akan ada dalam drawing kita kalau kita tak lukis. Tujuan garisan elemen dilukis, dibentukkan adalah untuk mencari titik-titik antara yang terletak di atas lengkung kita. Understand or not? Okay, so ni adalah lebih kepada soalan teori tau. Awak kena tahu garisan elemen tu apa, garisan elemen tu bila kita lukis, kenapa kita nak kena lukis garisan elemen? Okey, garisan elemen kita lukis sebab kita nak dapatkan titik-titik antara. Boleh faham tak? Sebab itulah kita bentukkan, kita wujudkan garisan elemen. Okey, tengok pada oblique Cavalier pula tadi. Patah balik pergi kat Cavalier. Saya dah divide by elemen saya 10, 10, 10, 10 for example. I just give you an example. Okey, 10, 10, 10, 10, 10. Tahu kan ni biasa buat. Okey, sekarang saya nak ambil ukuran yang pertama. Ukuran pertama saya rujuk pada sini yang ni. Saya conteng sikit kat bawah ni Saya akan ambil jangka lukis, cucuk kat ujung bawah A ni, saya ambil ukuran sini. So, saya akan ambil jarak ni. Jarak sebenar kotak yang kita buat tadi lah. Saya dah dapat 1. Okey, saya gunakan jangka lukis pula. Saya cucuk dekat A. Ni, saya ambil jarak ni. Okey, so saya tanda dekat sini, atas ni saya tanda. Ni saya tanda. Okey, saya besarkan sedikit. Okey. Boleh tak ikut setakat ini? And then saya pergi pula dekat elemen B Okey, saya akan pergi pula kat sini, saya ambil jarak B, saya pindahkan dia ke paksi surut, cucuk di B, dapatkan ukuran kat sini. Ni atas line elemen kita. Okay, and then you have to proceed to your C. Okay, by looking at this one, your C, we proceed to this one. Okay, kita tanda pula di C, kita buat macam ni. So kita lukis. Boleh follow tak setakat ni? Okay, you have to finish your drawing. You pergi pula dekat D, saya ambil lagi dekat D di mana ukuran saya adalah ni ke sini. Saya pindah pergi dekat bawah. Okay, saya akan tandakan dia di sini. So this is my D, jarak D. So bila dah selesai, dah siap semua, saya akan lukiskan dia sebagai solid line. Saya akan sambungkan titik ekstrim. Ni titik ekstrim saya. Hujung-hujung ni adalah titik ekstrim. Dan saya akan buat line menyentuh semua titik antara kita. Okey, saya dah set lengkung yang color purple gelap tebal tu saya nak tunjuk. Okey, ada soalan? Tak, boleh Boleh. Boleh ikut Am I going too fast? Saya tengah tengok jam. Lagi berapa minit? Boleh 10 minit lagi. Okey, boleh So, apa yang kita buat pada oblique cabinet adalah benda yang sama. Okey, apa yang saya masukkan sama? Ukuran I want to change my let's say yang ni kuning saya. Okey. Ukuran yang saya masukkan sama adalah ni. Yang kalau kuning saya dengan kuning kat sini adalah ukuran yang sama jarak dia. Understand? Ni. Kuning saya dengan kuning yang sebelah kanan, jarak dia adalah sama. Boleh faham tak? Boleh Hello? Boleh. Okey, saya punya jarak A juga adalah jarak yang sama. Sebenarnya saya ambil kat atas lah tadi kan, tapi dah saya bawa kat sini, saya tunjuk terus lah. Okey, sebab dia duduk sebelah kabinet. Yang ini tak akan berubah. This length will remain the same as what you have done in your Cavalier earlier. Okey, setiap ukuran jarak elemen yang saya buat kalau kuning semua ni adalah jarak yang sama sahaja, yang mana sama jaraknya seperti mana yang terdapat pada drawing pada Cavalier awak. Okey, setakat itu awak ada soalan ataupun tidak? Tidak. Okey, good. Betul-betul faham Sebab nanti awak nak kena buat homework. Ya. Okey. Okey, so apa yang berubah di sini adalah jarak ni sahaja. Nampak ni?
Jarak ni je berubah. Dia lebih pendek. Dia jadi separuh daripada D awak sebabkan dia adalah cabinet. This one is a cavalier. Okay. Since that this one is a cavalier, it will be full D. Disebabkan ini adalah cabinet, it will be only half of our D. Yang tu you kena clear lah. Sebab we are talking about soalan teori, kut ditanya. So bila kita dah siap, okay, by using your, ni tak boleh freehand lah bila nak lukis lengkung. Awak kena ambil you punya peralatan, fleksibel, sambungkan dia cantik. Lengkung dia akan jadi lebih kecil lah. Okay, even though dia punya jarak elemen yang colour kuning tu sama je dengan cavalier, tapi dia punya dari segi jarak sini dah dipendekkan. Half sahaja. Okey, separuh sahaja. Okey, setakat tu ada soalan apa-apa tak? Kita dah cover apa yang kita tertinggal waktu kelas hari tu. Okey. So this will be your homework lah. Satu, homework awak adalah yang ini. Mana tadi? Yang ini adalah nombor 1 awak tadi. Okey, yang nombor 2 saya nak awak buatkan soalan lebih kurang macam ni soalan macam ni. Okey, you boleh screenshot lah. Okey, soalan ni bawa dia pergi ke paksi surut, jadikan dia sebagai cavalier dan cabinet. Boleh? Okey, ada soalan, ada apa-apa nak tanya? So you akan ada dua latihan lah yang perlu awak buat. Okey, ada soalan. Macam mana tak faham yang satu lagi homework ni? Okey, satu yang kalau yang saya tanda satu ni boleh lah? Boleh. Boleh lah, okey. Satu lagi yang kedua saya buat soalan dekat awak sebab nampak macam blur je kan. Okey, satu lagi soalan, katalah saya tak buat yang panjang saya buat katalah satu bulatan. Okey, ni pandangan atas kita. Bulatan okey, ada pusat macam biasa. Di sini awak bahagikan dia elemen. Awak gunakan diameter 80. Boleh tak? Diameter 80. Diameter 80. Yang ini adalah pusat dia. Yang ini adalah garisan elemen yang kita bentukkan di mana saya kata jarak dia adalah 10 mm, 10 mm. Lukis yang ni dulu. Yang ni faham tak tas saya yang pertama? Boleh faham? Okey. Ini adalah pandangan atas, pandangan hadapan. Saya bagikan dia nipis sahaja. Oh, gitu sahaja. Tinggi dia adalah let's say 20 mm. I give you as a 20 mm. Okay, so ni adalah soalan. Tugas awak adalah okay, awak lukis ni, lengkung ni menggunakan kaedah koordinat. Okay, kaedah koordinat. Tadi kaedah 4 pusat kan? Di sini pula. You buat sini. You buat macam ni lah. Ni dia punya, sorry. Sekejap. Okay. Sekejap Okay, awak lukis dia punya permukaan ni kat sini. Okay, saya lukis. Sini 80 lah kan. Okay, ini adalah 80. Ni pun 80 saya. Okay. Pada paksi surut. Ni di sini saya nak awak lukiskan awak punya Allahu Akbar. Okay. Lukiskan awak punya oblik. Okay, kat sini apa yang perlu awak buat? Tadi kita pakai kaedah apa tu? Kita pakai kaedah 4 pusat. Sekarang kita pakai kaedah koordinat. Itu sahaja. Boleh tak? Satu yang ukuran dia adalah 60. You buat 3 side tu. Ni satu sahaja. Tapi untuk task yang kedua kita gunakan kaedah koordinat. Tapi saya tak nak dah awak fullkan. Awak lukis kat sini. Awak just tinggalkan dia sebagai nipis sahaja. Cebisan yang nipis tapi bahagian atas ni awak jadikan dia sebagai koordinat awak lah. So apa yang perlu awak buat adalah you kena sekejap Okay, kita ambil separuh lah, kita tak payah buat full. Tak payah full dia jadi semua. Ataupun you nak buat full, it's okay je. Saya tak ada masalah. Kalau you buat full, you akan dapat gini lah. Ni bahagi 2, ini bahagi 1.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 elemen. Okey, buat full lah. Okey, tandakan ni hujung dia. Hujung dia kat sini, kat sini, kat sini. Ambil ukuran ni pergi ke sini. Tandakan dekat sini. Sini, sini. Dapat gitu. Lebih kurang. So nanti bila sambung dapat macam tu. Kat sini pun sama. Kita dapat kaedah koordinat. Jelas tak soalan dia? Okey, okey. Boleh faham Boleh lah walaupun lukisan saya tak berapa nak cantik kan. Tapi faham lah. Okay, as for the time being. Ada soalan lain ke? Tak ada. Tak. Okay, ada? Tak ada? Tak ada? Kalau tak ada, we have to finish right here. Okay, ada soalan? Nanti boleh PM. Sekejap saya nak stop presenting. Sekejap Jangan keluar dulu. Because I need you to take your attendance again. Okay, I stop my